Mereka bagi tahu bahawa kerajaan hari ini nak laksanakan GST. Jadi pakak-pakak riuh lah satu masyarakat. Pakak-pakak riuh marah sebab kerajaan nak buat GST. Mana pispek mata saya tak tahu. Jadi pakak-pakak riuh lah tuan-tuan. Pakak-pakak riuh. Apa nama ni? Orang kata apa? Kerajaan nak buat GST. Jadi mereka tak sedar yang bahawanya GST tu cucu pun layan. Terima kasih Abang Zakri Ahmad. Jadi mereka tak sedar yang mengatakan GST tu main daripada mereka. Okey, jadi apa nama GST tu main daripada mereka. Tapi tuan-tuan hari ni keluar dalam surat khabar lah. Keluar dalam surat khabar yang mengatakan bahawa kerajaan hari ini tidak lagi kerajaan hari ini tidak berniat untuk membuat cukai baharu untuk meningkatkan hasil kerajaan buat masa ini. Jadi ini adalah kenyataan daripada Menteri Kewangan lah. Menteri Kewangan bagi tahu bahawa kerajaan hari ini tidak pernah berbincang pun untuk nak mengaut hasil yang baru melalui cukai yang baru. Tidak ada. So kita pun tak tahu sebab apa mereka buat fitnah macam ni. Tapi kalau kita tanya mereka kata tak, ni bukan fitnah. Ini adalah fakta. Bila kita tanya mereka fakta mesti ada rujukan. Mana rujukan? Mereka kata Google. Google. Google mai kok mana Google. Kita ni nampak ni. Kita pun pegang buku kan. Kita catat mereka kata Google. Nak tahu fakta pergi Google lah. Jadi mereka ambil tang mana tak tahulah. Mungkin mereka ni orang yang dekat dengan macam mereka katalah, kalau nak sebut tentang sesuatu perkara kena nampak. Dah nampak kena ada sebelah. Kena ada sebelah. Baru boleh bagi tahu. Kalau tidak ada sebelah maka tak boleh bagi tahu. Mungkin mereka ni bila menteri buat mesyuarat, mereka ni ada sekali. Tu mereka tahu. Tapi hari ni Menteri Kewangan bagi tahu, tuan-tuan semua jangan risau, jangan termakan dengan propaganda yang dimain oleh mereka yang mengatakan bahawa kerajaan hari ini cuba sedaya upaya untuk menambahkan cukai baru untuk menghasilkan untuk meningkatkan hasil kerajaan. Jadi jangan tuan-tuan, jangan termakan dengan propaganda mereka. Okey tuan-tuan, Tengku Zafrul kata lagi, dia kata kerajaan hari ini memberi tumpuan kepada rangsangan ekonomi dan menjaga kesejahteraan rakyat. Sebab itulah kerajaan hari ini dipanggil sebagai kerajaan prihatin rakyat. Kerajaan di bawah bapak prihatin negara, yang begitu prihatin kepada rakyatnya. So sebab itulah tuan-tuan, kita tengok hari ini kerajaan dia hanya tertumpu kepada rangsangan ekonomi dan juga untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Okey, jadi tuan-tuan, jadi ditegaskan lagi di dalam kenyataan Tengku Zafrul, dia menegaskan bahawa tiada sebarang usaha untuk memperkenalkan semula cukai GST atau mana-mana cukai baru. So dekat sini clear lah tuan-tuan. Jadi malam ni tuan-tuan pergi dekat wall mereka punya bos, mereka punya bos lah kan. Bukan kita punya bos, mereka punya bos. Tuan-tuan pergi kat wall, tuan-tuan pergi tanya mereka. Pergi tanya ni macam mana ni? Hari ni menteri bagi tahu, tidak akan ada sebarang usaha untuk apa? Untuk membawa semula cukai GST. Itu adalah yang pertama lah tuan-tuan, untuk malam ni. Prihatin lah, memang prihatin. So tuan-tuan, saya tahu mereka hari ni duk main tentang isu 10,000. Mereka duk main tentang isu 10,000. Saya pun research lah sikit tuan-tuan, serba sedikit lah, tentang satu akta yang diluluskan pada zaman Datuk Seri Najib Razak. Hari ni tuan-tuan, ada untuk yang melanggar perintah kawalan, perintah kawalan pergerakan ni, kalau dia langgar banyak kali, dia akan kena 10,000. Kali pertama dia kena 1,000. Kali kedua dia kena adalah berapa ribu yang dia kena. So kalau dia berulang, so dia akan kena 10,000 pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Depa bising tuan-tuan. Depa bising walaupun menteri bagi tahu bahawa siapa yang bayar awal akan dapat diskaun 50%. Depa kata kerajaan kejam. Nak ambil nak ambil duit rakyat, denda rakyat 10,000 dan sebagainya. Hari ni saya nak bongkarkan kepada tuan-tuan satu benda tuan-tuan. Pada tahun 2013
Pada tahun 2013 telah diluluskan satu akta di bawah Penal Code ataupun Kanun Keselesaan. Akta itu adalah Akta 203A. Apakah akta itu? Dan akta itu kalau tuan-tuan buat sekali ke, buat dua kali ke, buat berulang ke, tak kisah. Dan tuan-tuan buat saja, maka tuan-tuan akan kena denda. Berapa tuan-tuan denda? 1 juta ringgit. 1 juta. 1 juta tuan-tuan. Bukannya 10,000. 1 juta. Dan juga 1 tahun penjara. 1 juta kena zaman mereka. Zaman mereka. Apa akta ni? Apa akta ni? Macam sekarang ni, akta ni adalah untuk kita mengawal penyakit berjangkit. So, bila mereka ni langgar SOP mereka buat ikut suka sebenarnya, mereka membahayakan nyawa orang lain. Bila mereka membahayakan nyawa orang lain dan boleh membawa kematian kepada orang lain, sebab penyakit COVID-19 ni, virus ni, dia boleh menyebabkan kepada mati. So bila dia cuai, dia boleh menyebabkan orang lain mati dengan tindakan dia, maka RM10,000 tu sikit je. RM10,000 tu terlampau sikit kalau nak dibandingkan dengan nyawa manusia. Jadi saya nak cerita kepada tuan-tuan, apakah akta yang mereka bagi sampai 1 juta ni? Apa akta yang sampai kena denda 1 juta? Kalau tuan-tuan kena 50% bayar pun takkan mampu bayar sampai mati. 500,000 tuan-tuan. Bukan kata duit Aisina. Duit HWSP tuan-tuan pun tak cukup. Silat hari bulan jual harta pun tak cukup nak beli. Orang yang harta banyak tu tak apalah. Jadi digubal satu akta. Digubal satu akta nak bagi rakyat bankrupt. 1 juta ringgit. 1 juta. 1 juta ringgit tuan-tuan. Apakah akta dia? Akta dia adalah Akta 203A. Iaitu akta bagi menghalang penjawat awam memberi maklumat. Nak menghalang penjawat awam daripada beri maklumat. Nak halang penjawat awam beri maklumat. Macam mana? Sebagai contohnya, penjawat awam ni, dia ada maklumat berkenaan dengan rasuah. Dia nak buat laporan rasuah, dia kena ada dokumen kerajaan. Di bawah Akta 203A ni, sekiranya dia bawa dokumen tersebut, dia pi buat laporan, makanya di situ dia telah mendedahkan laporan kerajaan. Sekiranya Najib ada sign surat, dia ada bagi direct nego. Dia ada bagi direct nego kepada, adalah dia punya rakan dan sebagainya. Lepas tu, tuan-tuan pun bawa surat tu. Bawa surat tu, hubung kat dalam FB. Lepas tu buat laporan SPRM. Tuan-tuan dedahkan maklumat ni. Tuan-tuan dedahkan maklumat berkenaan dengan penyalahgunaan kuasa dan juga tuan-tuan dedahkan maklumat berkenaan dengan rasuah. Orang yang dedahkan maklumat ni, dia akan didenda 1 juta. 1 juta tuan-tuan. Bukannya RM1, bukannya RM10,000. 1 juta ringgit. 1 juta ringgit kepada mereka yang untuk menghalang pejabat awam daripada memberi maklumat. So tuan-tuan, Seksyen 230A ini diperkenalkan dengan alasan untuk menjaga maklumat sulit. Namun hakikatnya adalah untuk melindungi Najib Razak dan sekutu-sekutunya. Inilah akta yang dibuat untuk melindungi dia. Sebab tu tuan-tuan, semasa tersebarnya rakaman suara "Can I advise you darling?", maka Najib menggunakan akta ni. Najib menggunakan akta ni untuk apa? Untuk dia menghalang daripada orang lain dapat tahu yang mengatakan bahawa bini dia advise dia. Bini dia is the real prime minister lah. Dia menggunakan akta apa? Dia menggunakan akta 203A. Supaya apa? Supaya rakyat tidak tahu berkenaan dengan "Can I advise you something?" Sebab itulah dia guna akta ni. Kalau tuan-tuan boleh pergi tengoklah dekat dalam paper dan sebagainya, ada laporan berkenaan dengan Seksyen 203A. Seksyen 203A ni saman dia, denda dia adalah 1 juta tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat 50%, kalau tuan-tuan dapat 50% pun belum tentu lagi tuan-tuan akan mampu bayar. Tuan-tuan tak mampu bayar pun dengan duit wang simpanan KWSP tuan-tuan, dan tuan-tuan juga tak mampu nak bayar dengan harta simpanan tuan-tuan. 1 juta tuan-tuan, bukannya sikit. 1 juta bukannya sikit. Jadi akta ini diluluskan semasa zaman Najib Razak. Jadi akta ni tuan-tuan, akta ni tuan-tuan, dia denda 1 juta. Denda 1 juta tetapi penjara setahun.
Denda 1 juta tapi penjara setahun. Logik akal tuan. Penjara setahunnya denda 1 juta. Kan? Denda 1 juta tuan-tuan. Denda 1 juta tapi penjara setahun. Kalau tuan-tuan fikir dengan logik akal sendiri pun, tuan-tuan akan tahu bahawa akta ni adalah satu akta yang tidak munasabah. Akta ni adalah satu akta yang tidak munasabah. Sebab apa? Sebab dia melibatkan, ada orang kata saya fitnah. Hang ni mangkuk ayun ke apa? Orang nak bagi tahu Seksyen 203A. Hampir buka lah Seksyen 230A tu. Apa yang fitnah ya? Pergilah buka Seksyen tu. Pergi baca Seksyen tu. Tahulah bahawa Seksyen ni kena penjara 1 tahun, denda 1 juta. Seksyen ni diluluhkan pada zaman Sabah. Kenalah tahu. Dia kalau fitnah, saya tak sebutlah nama Seksyen tu. Kalau saya fitnah, mestilah benda tu tidak ada di dalam kanun kesesaan. Hari ni orang boleh semak di dalam kanun kesesaan. Tengok sampai jadi mangkak macam tu sekali. Pergilah baca Seksyen tu. Dalam Seksyen tu terang-terang bagi tahu. Dalam Seksyen tu terang-terang bagi tahu bahawa siapa yang kena kesalahan di bawah Seksyen 203A ni, dia kena denda 1 juta dan juga penjara 1 tahun. Saya nak tanya tuan-tuan, logik akal lah. Logik akal. Logik akal kalau kita fikirlah tuan-tuan, munasabah tak munasabah. Munasabah tak munasabah Seksyen ni. Orang paling gila di dunia pun dia boleh fikir yang mengatakan Seksyen ni tak munasabah. Tak munasabah langsung. Sebab penjara 1 tahun tapi boleh kena denda 1 juta. Tapi hak tu mereka tak bising pun. Sebab apa mereka tak bising? Sebab bosku. Bosku. Sebab itulah mereka tak bising. Jadi begitu jugalah tuan-tuan. Begitu jugalah tuan-tuan dengan enakmen perhutanan negeri. Enakmen perhutanan negeri ni, benda ni pernah viral sebelum ni. Kalau mereka kata saya fitnah tu, nampak sangat lah tuan-tuan. Jadi kalau mereka kata saya fitnah tu, nampak sangat. Sebab benda ni pernah viral lah tuan-tuan. Jadi lagi satu adalah enakmen perhutanan negeri. Sebelum ni tuan-tuan, seorang pesara tentera. Seorang pesara tentera dikenakan denda RM50,000. Kerana dituduh menceroboh tanah kerajaan negeri. Sedangkan dia tidak mengusahakan. Dia hanya masuk saja, masuk tebas saja, dia kena denda RM50,000 dan juga penjara 2 tahun. Zaman siapa tuan-tuan? Zaman Najib juga. Tapi masa tu tuan-tuan, masa tu mereka tak pertikai. Sebab apa mereka tak pertikai? Sebab bosku, RM50,000 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan fikir balik, dia menceroboh macam mana? Kalau tuan-tuan lah, sebagai contoh lah, tuan-tuan nak terberak. Nak terberak sangat-sangat ni tuan-tuan. Tak tahu nak pergi mana, masuklah dalam lautan. Masuk lautan, tebas-tebas sikit semua. Perak balon kan. Perak balon, tiba-tiba kena tangkap. Kena tangkap tuan-tuan, boleh kena denda RM50,000. Sebab apa? Sebab berak dalam lautan. Bukan sebab berak dalam lautan. Bukan sebab berak lautan. Kerana menceroboh. Menceroboh tanah kerajaan negeri. Kena RM50,000. Ini tuan-tuan nak tengok double standardnya. Kes ni juga terkait dengan kes tanah raut. Bila kes di raut tuan-tuan, kes di raut ni, Pahang ni di bawah pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional. Di bawah pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional, walaupun ada komunis yang mengusahakan durian Musang King sebanyak 60 hektar tuan-tuan. Di bawah seksyen yang sama. Sehingga ke hari ini mereka tidak didenda. Walaupun mereka telah menyebabkan kerugian hasil kerajaan negeri sebanyak 6.5 juta lebih. Mereka tidak didenda langsung. Nampak tak tuan-tuan kat situ? Malah tuan-tuan, seorang wakil UMNO. Walaupun satu orang wakil UMNO pun tidak memperjuangkan tentang kedudukan tanah raut. Sebab apa? Sebab mereka sekarang ni dah dengan DAP. Bila mereka dah dengan DAP, manalah mereka nak berjuang tentang orang Melayu di raut. Mereka tak berjuang lah tuan-tuan. Sebab dah mereka duduk dengan DAP. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga, pengusaha ladang royan tu, semuanya adalah bekas-bekas tentera ni tuan-tuan. Bintang 3. Mereka ni diberi tanah oleh ayah kepada Najib dulu. Razak. Tun Razak bagi kat mereka 10 hektar. Dan mereka menceroboh lagi 50 hektar. Sehingga ke hari ini mereka tidak didenda ataupun mereka tidak ditangkap, masuk penjara dan sebagainya. Malah perjuangan yang dibawa oleh UMNO, apa benda? Masuk dalam surat khabar tuan-tuan, pemuda UMNO, adalah sikit perjuangan dia. Dia minta apa? Dia minta supaya dikurangkan harga durian Musang King.
Dia minta supaya harga dikurangkan. Dia bukan minta untuk menegakkan undang-undang terhadap penceroboh. Dia minta supaya harga durian dikurangkan. Tuan-tuan tengok sendirilah tuan-tuan. Hari ni mereka duk bising. Sebenarnya sebab itulah saya kata pada tuan-tuan, tiba-tiba mereka jadi bodoh. MCA report isu ni Tok Singa ya, betul ya. Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Tu saya kata mereka ni tiba-tiba mereka jadi bodoh. Pada zaman mereka buat akta apa? Mereka buat akta 1 juta denda kepada rakyat Malaysia. Mereka buat akta, mereka denda rakyat Malaysia RM50,000 dan tidak ada diskaun. Mana ada diskaun 50%? Tapi mereka tak pernah cerita tentang akta yang mereka buat. Sebab apa mereka tak cerita? Sebab kalau mereka cerita, kalau rakyat tahu, maka rakyat akan tahu mereka ni lebih zalim. Apa yang Tan Sri buat hari ini adalah kerana apa? Untuk mendidik rakyat Malaysia. Undang-undang dibuat untuk mendidik dan mendisiplinkan rakyat Malaysia. Sebab itulah diletakkan satu harga yang dia tahu bahawa rakyat mampu bayar. Rakyat mampu bayar RM10,000. Orang yang langgar tu dia mampu bayar. Kalau dia tak mampu, dia kena buat apa? Dia kena buat rayuan. Memang disukarkan sedikit rayuan tu supaya apa? Supaya dia berdisiplin. Kerana kesalahan yang dia buat ini, kesalahan yang boleh menyebabkan kematian dan mudarat kepada orang lain. Memanglah diberikan kesusahan supaya dia memohon kepada kementerian. Sebab apa? Sebab nak mendisiplinkan. Sebab negara kita hari ini menghadapi pandemik COVID-19. Nak mendisiplinkan. Bukan macam mereka. Mereka buat satu undang-undang nak denda rakyat dengan jumlah 1 juta ringgit untuk apa? Untuk mempertahankan kedudukan berpolitik. Supaya tidak ada sesiapa pun boleh mendedahkan maklumat bahawa Najib ataupun Zahid melakukan penyalahgunaan kuasa. Sebab itulah mereka selamat bertahun-tahun sehinggalah mereka didakwa semasa Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab mereka menggunakan akta ini untuk mengikat diri setiap penyewa awam dan juga orang awam yang lain yang berkongsikan berkenaan dengan maklumat-maklumat berkaitan dengan rasuah yang mereka lakukan, yang berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa yang mereka lakukan dan sebagainya. Bukannya RM10,000, 1 juta. Jadi tuan-tuan buka mata lah. Begitu juga dengan kes pencerobohan. Tuan-tuan tengok hari ini. Kenapa Tanah Musang King? Mereka tidak bersuara. Mereka tidak bersuara langsung. Mereka tidak membela veteran-veteran tentera dan sebagainya. Tidak ada seorang pun daripada wakil UMNO yang buka mulut. Tidak ada. Jangan sembang. Tidak ada seorang pun. Hanya membuka mulut supaya menurunkan harga durian. Mereka tak berjuang pun tentang tanah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab apa? Sedangkan pada zaman mereka pernah hukum seorang veteran askar Melayu diraja. Askar Melayu ini mereka lawan menentang dengan bintang 3. Menentang dengan komunis dan sebagainya. Tetapi dia didenda. Dia didenda RM50,000, dia dipenjara 2 tahun. Tetapi komunis ini sampai hari ini tidak didenda dan sebagainya. Tuan-tuan nilai sendirilah. Nampak sangatlah mereka ni macam mana mereka punya kedudukan. Okey tuan-tuan. Apa yang saya sebut ni ada di dalam laporan akhbar. Tuan-tuan boleh dapatkanlah. Yang pertama tadi, yang denda 1 juta tu adalah Seksyen 203A. Kanun Keseksaan. Itu seksyen yang denda 1 juta. Yang denda RM50,000 tu adalah enakmen perhutanan negeri. Enakmen perhutanan negeri. Jadi ada juga dalam surat khabar yang menceritakan tentang dua-dua kedudukan ni. Jadi anggota yang mendedahkan rakaman suara Rosmah tu didenda 1 juta. Semua ni melibatkan kes Najib sendiri. Tuan-tuan boleh pergi tengok sendiri, tuan-tuan boleh pergi baca sendiri surat khabar. Okey tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Dengan itu tuan-tuan saya mintalah kepada mereka ni yang rajin buat propaganda ni tuan-tuan dan saya pun menasihatkan Rahmat bin Selamat ni supaya berbahaslah menggunakan fakta. Sebab orang bila sebut fitnah, dia mesti tahu dekat mana fitnah tu. Fitnah tu dekat mana? Cuba bagi tahu dekat mana. Orang nak tahu fitnah tu tentang mana. Semua orang boleh sebut. Saya boleh kata dia fitnah. Tetapi fitnah tu di mana? Saya sebut tentang 2 perkara. Di mana fitnah itu dan di mana rujukan yang mengatakan saya fitnah. Kalau tidak ada rujukan,
And macam mana? Kalau saya fitnah, buatlah report polis. Ada akta fitnah. And the Act of Defamation Act, itu akta fitnah. Apa masalahnya? And boleh buat report polis. Di dalam kanun kesesaan juga ada akta berkaitan dengan fitnah. Dan juga ada akta khusus yang berkaitan dengan fitnah. Lepas tu ada apa? Ada boleh buat saman sivil. Ada di bawah SKMM pun ada juga. Apa masalahnya? Buatlah report polis. Saya duk menunggu juga aku ada saman sivil dan sebagainya. Tapi tidak ada. Okey tuan-tuan, dengan ini tuan-tuan, saya bagi tahu kepada mereka tuan-tuan, supaya menghentikan serangan tak munasabah kepada kerajaan. Janganlah buat serangan-serangan yang tak munasabah langsung. Sengaja nak membangkitkan kemarahan rakyat Malaysia. Sedangkan serangan yang mereka buat ni langsung tidak munasabah. Kerana apa? Apa yang kerajaan buat hari ini adalah kerana kepentingan rakyat. Setiap undang-undang yang dibuat adalah untuk mendisiplinkan rakyat. Demi apa? Supaya apa? Supaya dia tidak membawa mudarat kepada orang lain. Itu yang dibuat. Itu yang dibuat oleh kerajaan sekarang ni. Bukan macam bukan macam depa menyiksa rakyat dan sebagainya. Okey tuan-tuan, selain daripada depa duk main. Depa duk main tentang isu 10,000 dan sebagainya ni tuan-tuan. Lepas tu depa duk tuduh bersatu macam-macam. Hari ni tuan-tuan kita nak tanyalah kepada depa. Bila depa kata orang bersatu sengaja buat propaganda, konon-kononnya ada kerjasama di antara UMNO dengan PKR, UMNO dengan DAP dan sebagainya, yang melibatkan kluster mahkamah. Sebab apa? Sebab nak menang dalam pilihan raya. Tuan-tuan, saya nak cakap, sejak bila benda ni mai daripada bersatu? Sejak bila benda ni mai daripada bersatu? Saya nak tanya. Bila benda ni mai daripada bersatu? Sejak bila bersatu buat propaganda? Ini bukan propaganda. Ini adalah fakta yang semua rakyat Malaysia tahu. Jadi soalan yang pertama yang harus dijawab oleh mereka, yang semua rakyat Malaysia nak tahu adalah berkaitan dengan surat sokongan Zahid Hamidi kepada Anwar Ibrahim mewakili sejumlah ahli UMNO, dan kenapa sehingga ke hari ini tidak ada seorang pun wakil UMNO yang pernah menerangkan tentang kedudukan surat tu. Tidak ada seorang pun yang bagi tahu ataupun yang pernah buat laporan polis yang mengatakan bahawa surat itu adalah propaganda. Ataupun ada seorang yang pernah mengambil tindakan ke mahkamah yang mengatakan ada orang menyebarkan surat berkaitan dengan propaganda. Kenapa mereka tak buat report polis? Hari ini kita cabar. Kalau ahli UMNO mereka betul-betul mengatakan bahawa surat itu tidak wujud, kita cabar mereka. Kalau mereka ni anak jantan, kalau mereka ni satu parti keramat orang Melayu, kalau mereka ni seorang pejuang yang berani, mereka pergi buat satu laporan polis yang mengatakan bahawa surat itu adalah fitnah. Kita nak tengok, saya cabar. Jangan berani kat dalam Facebook. Saya cabar. Kalau kamu yang ada depan ni adalah orang UMNO yang anak jantan, yang betul-betul yang mengatakan kharamat orang Melayu, yang mengatakan berdarah pejuang dan sebagainya, saya cabar. Tak payah sembang lebih. Pergi balai buat report polis yang mengatakan tersebarnya surat yang terletaknya nama Zahid dan juga Najib oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang memburukkan nama UMNO. Hari ini saya cabar. Hari ini 18 hari bulan Mac 2021. Saya cabar kalau mereka ni anak jantan. Buat laporan polis. Kita nak tengok. Rakyat nak tengok mereka buat laporan polis. Kalau mereka anak jantan. Kalau mereka anak jantan, kalau mereka ni betul-betul pejuang. Kalau betul-betul, mereka bagi tahu kata surat ni satu fitnah. Rakyat Malaysia hari ni nak tengok. Betul ataupun tak betul. Itu saja yang rakyat nak tahu. Ini adalah berkaitan dengan surat. Jadi macam mana mereka nak kata bersatu fitnah mereka apabila keluarnya kenyataan daripada mulut Zahid Hamidi sendiri bertarikh 23 hari bulan September 2020 yang dilaporkan oleh Berita Harian, yang dilaporkan oleh Sinar Harian, yang dilaporkan oleh Kosmo, yang dilaporkan oleh semua surat khabar. Apa Zahid kata? Zahid mengatakan bahawa memang ada, memang wujud ahli parlimen UMNO yang menyokong Anwar Ibrahim. Macam mana mereka nak nafikan?
Bukan orang bersatu kata. Yang kata adalah presiden mereka. Yang kata adalah Zahid Hamidi. Bukan orang lain. Zahid Hamidi yang kata, kenapa mereka fitnah bersatu? Mereka cuba membuat propaganda. Konon-kononnya bersatu iri hati dengan mereka. Konon-kononnya orang bersatu nak menjaja propaganda. Nak menjatuhkan UMNO. Sedar tak sedar, kenyataan-kenyataan yang berlegar hari ini di sosial media adalah datang daripada kepimpinan mereka. Zahid Hamidi keluar kenyataan akhbar. Dia bagi tahu apa? Dia kata memang ada yang sokong Anwar Ibrahim. Keluar kenyataan daripada Nazri Aziz. Apa dia kata? Dia kata dia bersama dengan Anwar Ibrahim menyokong reformasi dan sebagainya. Orang mana? Orang UMNO. Adakah itu propaganda? Semua yang ada nyata, semua kenyataan mereka kata propaganda. Propaganda apa? Kenyataan rasmi daripada Presiden UMNO. Bukan kenyataan tak rasmi. Bukannya duduk dalam blog. Bukan duduk dalam blog. Duduk dalam surat khabar yang rasmi. Okey, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Rakyat bukan bodoh. Rakyat bukan bodoh. Bila pertama kalinya Zahid menyebut bahawa ada ahli parlimen UMNO yang menyokong kepada Anwar Ibrahim. Bila ada ahli UMNO yang menyokong kepada Anwar Ibrahim, maka kita merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Khalid Samad. Khalid Samad mengeluarkan kenyataan selepas daripada itu. Dia mengatakan bahawa Anwar Ibrahim mendapat sokongan daripada 30 orang MP UMNO. Jadi tuan-tuan, pada 15 hari bulan Oktober tahun 2020, Anwar umum bahawa dia ada 121. Tuan-tuan, 121 ni datang daripada mana? Kalau kita tengok kepada kedudukan, tuan-tuan, mari kita bilang. PKR ada 38 kerusi parlimen. Amanah ada 11 kerusi parlimen. Maka dicampurkan 38 dengan 11, jumlahnya adalah 49 kerusi. DAP ada 42 kerusi. 49 tambah dengan 42, bersamaan dengan 91 kerusi. 91 plus dengan UMNO 30 kerusi. Maka jumlahnya berapa, tuan-tuan? Jumlahnya adalah 121 kerusi. Jadi betul lah memang daripada peringkat awal lagi memang ada kerjasama. Bermula daripada bulan September. Bermula daripada bulan September. Kalau tidak, Anwar tak bagi tahulah kata angka tu 121. Sebab apa Anwar dia tak bagi tahu, dia tak umumkan nama-nama, sebab ada halangan-halangan yang tertentu yang mungkin akan didedahkan selepas daripada ni, tuan-tuan. Ini bukan teori konspirasi, tetapi ini adalah fakta. Di mana tuan-tuan boleh tengok sendiri, tuan-tuan. Di mana tuan-tuan boleh melihat sendiri berapa orang yang membuat laporan. Berapa orang yang membuat laporan yang menafikan bahawa mereka ada kerjasama bersama dengan Anwar Ibrahim dan DAP. Kalau tuan-tuan tengok, yang pertama buat kenyataan adalah Sahidan Kasim. Selepas itu adalah Anwar Musa. Yang ketiga adalah Khairi Jamaluddin. Yang keempat adalah Bong Mokhtar. Yang kelima adalah Hishamuddin. Yang keenam adalah YB Alamin. Yang ketujuh adalah Nizar Zakaria. Yang ke-8 adalah Ahmad Nazlan Idris. So ada berapa orang yang buat, tuan? Berapa orang yang buat kenyataan yang menafikan? 8 orang. UMNO ada berapa semua? MP dia 38 orang. So betul tak? Memang di peringkat awal memang ada kerjasama. Tetapi mereka menafikan perkara ini. Memang di peringkat awal memang ada kerjasama. Cuma ada di antara mereka yang tidak bersetuju. Kerana apa? Kerana Zahid nak bagi Anwar jadi Perdana Menteri sehingga habis penggal 2023. Kemudiannya barulah pilihan raya. Sebab itulah mereka menarik dan mereka tidak sokong kepada perkara itu. Sebab apa Zahid nak bagi Anwar jadi Perdana Menteri? Sebab Zahid nak lari daripada kes mahkamah.
Anwar mesti jadi Perdana Menteri dan dia membebaskan Zahid daripada pertuduhan di mahkamah, barulah Zahid boleh bertanding pada 2023 dan seterusnya, tuan-tuan. Itulah dia punya perancangan. So benda ini perlu dijawab. Berkaitan dengan surat, berkaitan dengan nombor. Benda ni yang sepatutnya mereka jawab. Bukan mereka duk kata bersatu kata kepada mereka, tapi mereka kena jawab. Sebab ini adalah fakta yang seluruh rakyat Malaysia tahu berkenaan dengan kedudukan fakta ni. Hari ini mereka fitnah mengatakan Parti Bersatu yang menjajah cerita ni. Padahal mereka ini diibaratkan sebagai perempuan sundal. Tuan-tuan, bezanya pelacur dengan sundal ni, pelacur ni tuan-tuan, orang tahu yang kata dia ni melacur. Tapi perempuan sundal ni macam mana tuan-tuan? Dia nak rasa semua. Dia nak pergi sundal sana, dia nak pergi sundal sini, dia sedap sana, dia sedap sini. Dia buat hubungan dengan orang tu, dia buat hubungan dengan orang ni, tetapi dia tak mengaku hubungannya. Dia pun sedap menyundal, lepas tu dia salahkan kita. Yang menyundal mereka, yang membuat sundal, yang jadi kaki sundal mereka, yang disalahkan kita. Kita ni mana nak tahu? Mereka bagi tahu, mereka single. Mereka bagi tahu, mereka single. Mereka pun main dekat Bersatu. Mereka main kat Perikatan Nasional. Bila mereka main kat Perikatan Nasional, kita ingat mereka single. Mereka single. Rupanya, mereka nak menyedak. Mereka nak jedak. Kita pun balonlah. Balonlah ingatkan suci. Rupanya sundal. Esok, dia pergi menyundal pula dengan orang lain. Dia pergi menyundal dengan DAP. Dia nak rasa pula Cina. Dia kata nak rasa DAP ni rasa macam mana? Nak rasa DAP, nak rasa Anwar. Belakang pun main. Depan belakang pun main. Ada pun sundal, mereka sedap menyundal, lepas tu mereka marah kat kita. Itu beza dah. Beza antara penyundal dengan hak mereka duk hina kepada kita, duk panggil kita macam-macam pelacur dan sebagainya. Jadi sundal. Sundal ni yang teruk ni. Teruk semua nak main. Kiri kanan dia nak main. Hak nu nak balon, hak ni nak balon. Dia sedap menyundal, dia salahkan kita. Sepatutnya jadilah seorang yang setia. Kalau dah ada seorang, kalau dah ada laki, setialah kepada laki. Yang duk pergi sundal sana, sundal sini, siapa? Bila dah kantoi, nak salahkan laki. Macam ni lah perempuan sundal. Bila dah orang dapat tahu dia punya rahsia, dia nak marahkan laki. Ni masalah sundal. Lain kali bila nak main duk dengan kita, setia. Setia barulah orang akan bagi, orang akan balas dengan setia. Ini tak ada. Dah duduk, orang kata apa? Dah duduk elok, dah bina rumah tangga elok, dah dapat hawatan dan sebagainya. Lepas tu pergi menyundal. Bila pergi menyundal, kena halak lah tuan-tuan. Sebab menyundal. Okey tuan-tuan, yang seterusnya. Yang seterusnya, apa benda yang mereka kena jelaskan tentang sundalan mereka ni? Yang bukti mereka ni tuan-tuan, bukti yang paling nyata mereka menyundal ni apa benda? Bukti paling nyata adalah rakaman suara. Apabila keluarnya rakaman suara Zahid berkata, dia kata apa? Dia kata DAP berjanji akan menjaga 4 perkara, iaitu agama, Raja Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan juga bahasa Melayu. Zahid juga meminta kepada ahli UMNO untuk menerima perilaku Anwar yang dikatakan seorang peliwat, di mana dia menjelaskan bahawa Anwar ini telah dihukum dan Anwar ini adalah seorang yang bersih. Di dalam rakaman suara tuan-tuan, saya ulang balik tuan-tuan, di dalam rakaman suara tu bila bila Zahid dia nak try sundal dengan PKR, dia minta kepada ahli UMNO ini untuk bersama dengan DAP. Kerana apa? Kerana dia kata DAP ini berjanji akan menjaga agama, Raja Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan juga bahasa Melayu. Kemudian dia bagi tahu, dia kata selain menyundal dengan DAP, mereka juga boleh menyundal dengan Anwar Ibrahim. Dia bagi tahu dalam kenyataan dia bagi tahu dekat orang UMNO, Anwar ni dah bersih dia bang. Sebab apa? Anwar dah menjalani hukuman. Dia minta orang UMNO untuk menerima perilaku liwat Anwar ni.
Di mana orang UMNO lah yang kuat mengatakan kepada Anwar ni adalah Al-Juburi. Itulah di dalam kenyataan Zahid. Kenyataan Zahid juga sama dengan kenyataan Anwar. Selepas terbocornya kenyataan Zahid Hamidi, maka Anwar buat keluar kenyataan. Anwar mengatakan bahawa memang ada rundingan bersama dengan UMNO yang meletakkan 4 syarat sebagaimana yang Zahid sebut. Anwar sebut bahawa DAP dan juga PKR akan memastikan untuk menjaga agama, menjaga Raja Melayu, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga bahasa Melayu. Benda yang sama seperti sebagaimana Zahid sebut. Dan ini pun mereka tidak buat report polis. Mereka tidak membuat laporan polis yang mengatakan bahawa ada rakaman palsu dan sebagainya. Tidak ada. Mereka bukan ada buat laporan apa pun. Dan mereka bukan ada buat laporan apa. Dan kemudiannya keluar kenyataan daripada Zahid. Zahid keluar kenyataan bahawa dia akan memecat MT UMNO yang menyebarkan rakaman suara dia. Dia bagi tahu maknanya dekat sini Zahid mengesahkan bahawa rakaman suara itu adalah benar. Sepatutnya mereka menjelaskan berkenaan dengan sundal yang mereka buat. Kalau betul lah mereka menyundal, maka mereka kena bertaubat. Sebab benda sundal ni benda yang hina, benda yang kotor. Kalau dia dah ada laki, sebagai contohlah dulu UMNO ni single, dia kena buang semua. Dan semua komponen daripada Barisan Nasional semua buang dia. Dia ni ibarat tanda tua dan yang orang kata apa, yang hilang. Dan yang hilang semualah, semua kena buang, semua buang dia. So dia diambil oleh Perikatan Nasional. Perikatan Nasional pun ambillah buat dia sebagai isteri. Ingat ke depa ni adalah setia. Ambillah buat isteri. Rupa-rupanya sangat sundal pula dengan DAP, sundal pula dengan orang Anwar Ibrahim. Ni kata masalahnya. Orang dah bela elok-elok, orang dah bagi, dah jatuh. Kan, apa pun tak ada, kena buang dengan laki lama. Kan, kena buang dengan laki lama, orang bela. Kan, orang bela bagi jadi kerajaan. Bagi macam-macam. Apa yang tak bagi kepada mereka, bagi macam-macam. Tapi kalau jenis suka sundal ni, dia akan menyundal dengan semua orang. Dia menyundal. Jadi bila dia menyundal, dia dah kantoi dia sundal, dia salahkan kita. Dia salahkan Perikatan Nasional. Dia salahkan kononnya Perikatan Nasional yang buat hal. Macam ni lah tuan-tuan. Macam ni lah. Perempuan sundal memang macam ni. Dia yang menyundal, lepas tu dia salahkan kita. Dia yang menyundal, dia salahkan kita. Jadi tuan-tuan, kita minta kat mereka janganlah pusing-pusing. Janganlah pusing-pusing. Kononnya bersatu yang buat propaganda. Di mana dua perkara ini adalah fakta dan bukti yang jelas yang menunjukkan bahawa mereka telah menyundal. Terangkan dahulu berkenaan dengan perkara ini. Usah malu, usah segan. Kalau dah berpeluk, lebih baik umumkan. Jangan jadi sundal. Andai kata dah ada jantan lain, dah ada laki yang namanya Perikatan Nasional,